Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita sambung kitab ringkasan kisah para anbiya, dan kita mulakan pada hari ini dengan kisah Nabi yang pertama, itulah Nabi Allah Adam alaihi salam. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daran amin. Nabi Adam alaihi salam disebutkan nama baginda sebanyak 25 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Nama Nabi Adam ada 25 tempat dalam Quran, kata ulama. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ada beberapa tempat disebutkan nama Nabi Adam AS. Kemudian ada juga dalam surah Ali Imran nama Nabi Adam AS. Kemudian disebutkan juga nama Nabi Adam di dalam surah Al-A'raf. Banyak lagi lah, dekat 25 tempat nama Nabi Adam AS. Baik, nasab baginda. Baginda adalah bapa sekalian manusia, ciptaan yang pertama daripada alam manusia. Dan Allah menciptakan baginda dengan kuasanya, lalu ditiupkan dengan rohnya. Dan merupakan Nabi yang pertama dikisahkan ceritanya di dalam Al-Quran. Dan baginda merupakan makhluk pertama yang telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalangan manusia. Ini maklum. Baik. Kemudian disebutkan juga kelahiran Nabi Adam AS secara berperingkat. Nabi Adam telah diciptakan tanpa ayah maupun ibu. Baginda juga tidak dilahirkan seperti manusia yang lain, bahkan melalui beberapa peringkat. Jadi Nabi Adam AS ni lahir tanpa ayah maupun ibu. Mak tak ada, pak tak ada. Waktu Nabi Isa AS dilahirkan tanpa ayah, hanya ada mak semata-mata. Lalu ada beberapa pihak yang mengatakan baginda adalah anak Tuhan kerana pak tak ada. Lepas tu dia angkat jadi Tuhan. Jadi ulama jawab apa? Kenapa kamu angkat Nabi Isa sedangkan dia hanya tak ada ayah? Nabi Adam pergi kemas, mak tak ada, pak tak ada. Awak tak angkat di Tuhan. Aduh, pening pak ni. Jadi Nabi Adam beranak, dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Ini satu-satunya manusia yang tanpa ayah, tanpa ibu. Maknanya Allah ciptakan Nabi Adam AS bukan macam orang lain. Aduh, tidak dilahirkan seperti manusia biasa. Tetapi melalui beberapa peringkat. Yang pertama disebutkan peringkat pertama tanah. Kemudian percampuran tanah dengan air, iaitu jadi lumpur. Dan kemudian dijadikan manusia yang sempurna. Ini peringkat ciptaan Nabi Adam AS. Ditiupkan roh padanya, lalu Allah menghidupkan baginda. Dan setiap dalam peringkat itu mengambil masa 40 tahun. Jadi jumlahnya semuanya 120 tahun. Maksudnya daripada tanah, dihimpunkan tanah sebanyak 40 tahun. Cari tanah. Pilih tanah di dunia. Kemudian peringkat yang kedua pula, antara tanah dengan air, makan masa 40 tahun pula. Kemudian dijadikan bentuk manusia sempurna 40 tahun lagi. Jadi 120. 120 tahun proses nak jadikan Nabi Adam AS. Baik, boleh tak Allah buat seketul itu? Boleh. Allah nak ajak manusia, setiap benda ni kena ada step by step. Jangan kalut, pelan-pelan. Nak belajar pun kena pelan-pelan, daripada sekolah masuk pasti, lepas tu masuk sekolah rendah, pergi sekolah menengah, lepas tu naik masuk diploma, ijazah, naik pelan-pelan. Mana boleh baru pergi PSR, pergi apply master, gila babi ke apa? Baru pergi PSR, dan nak pergi apply master lah. Peringkat demi peringkat, ikut peringkat ni. Allah nak ajak macam tu. Dalam surah Sejadah Allah sebut dalam Quran, Allah ciptakan manusia, ciptakan langit dalam 6 hari. Boleh dia buat sehari, tapi nak ajak step by step. Baik. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam 120 tahun. Peringkat demi peringkat.
Dan begitulah juga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perut mak kita, macam tu juga lebih kurang. Lepas tu dia kata di sini, adapun peringkat penciptaan zuriat Nabi Adam adalah yang pertama pencantuman sperma dan ovum. Ini mengaji sains. Saya SPM sains B+. Ingat bodoh? Ini saya nak ajak sains pula. Macam mana boleh dapat B, tak tahu. Jadi yang pertama, peringkat ciptaan zuriat Nabi Adam yang pertama disebutkan pencantuman sperma dan ovum. Kemudian gumpalan darah. Kemudian ketulan daging seperti daging yang digigit. Lalu baru ditiupkan roh. Setiap peringkat pada 3 peringkat pertama adalah selama 40 hari. Maksudnya nak jadi gumpalan darah 40 hari. Kemudian ketulan daging tadi 40 hari. Cukup dah siap jadi bentuk badan manusia, Allah tiupkan roh. Bila roh masuk, 4 bulan. 4 bulan, 4 darab 3, 12, 120. Saya matematik A juga. Sains B, matematik A. Darab tu dapat tu. Dia punya jawapan. Darab musnahnya 40 darab 3, 120. Kita 120 hari, Nabi Adam 120 tahun. Maksudnya lebih kurang sama proses. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Cukup 120, Allah tiupkan roh masuk. Waktu tu malaikat mai tulis rezeki banyak mana, nak nikah dengan siapa, nikah mak bila. Orang ni nikah dah, dia baru nikah, tak syuri lah. Orang ni nikah bila, dia baru nikah. Tua orang nak nikah. Tulis siap-siap dah nak nikah bila. Bila tu, umur kita 4 bulan dalam perut mak. Allah tulis siap 120 hari. Baik. Jadi, begitulah penciptaan Nabi Adam AS bermula 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Diciptakan Nabi Adam AS. Jadi, kita pun macam tu juga. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Cukup 120, ditiupkan roh. Baik, disebutkan dalam hadis yang lain. Katanya, ketika Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah, Nabi sebutkan dalam hadis, Allah ciptakan Nabi Adam dengan ciptaan yang sempurna. Tingginya 60 hasta. Selepas diciptakan Allah tiup roh kepada Nabi Adam AS. Baik. Katanya setelah ditiupkan roh kepada Nabi Adam AS, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam supaya pergi kepada malaikat, sekumpulan malaikat yang duduk, lalu berikan salam kepada mereka. Ini ada hadis, panjanglah hadis. Cuma nak disebutkan, ada juga hadis mengatakan ketika Allah masukkan roh ke dalam diri Nabi Adam AS, lalu Nabi Adam AS bersin. Dan setelah bersin, Allah ilhamkan kepada Nabi Adam AS supaya menyebut kalimah Alhamdulillah. Dia orang pertama yang sebut Alhamdulillah, Nabi Adam AS. Bersin sebut Alhamdulillah. Kena sebut. Itu Nabi sebut dalam hadis, Inna Allah yuhibbul uqas wa yukrahu tatha'u atau kama. Allah suka pada orang bersin, tapi Allah benci kepada orang yang menguap. Allah tak suka orang menguap. Bersin Allah suka. Menguap Allah tak suka. Kenapa Allah suka orang bersin? Kerana bila dia bersin, dia akan puji Allah. Alhamdulillah. Dia bersin sebut Alhamdulillah. Orang yang dengar akan doa kat dia, yarhamkallah. Dengan bersin tadi, ada memuji Allah, ada doa antara orang Muslim. Dia bersin Alhamdulillah, orang dengar, yarhamkallah. Dia balik kat kawan tu, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah bagi hidayah pada kamu dan memperelok segala urusan dunia kamu dan akhirat kamu. Pakat doa mendoakan satu sama lain. Cuma ulama bincang, kalau bersin berapa kali nak sebut yarhamkallah ni? Maksudnya kalau bersin Alhamdulillah, kita dengar kata yarhamkallah. Balas sekali lagi. Bersin pula, disebut Alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Takat 2-3 kali, kita doa yarhamkallah. Tapi kalau belah kali, kata ulama, dia tak boleh sebut yarhamkallah. Kena sebut syafakallah. Maksudnya dia ni bukan pasal bersin biasa, ni sakit. Jadi kalau bersin sekali 2 boleh yarhamkallah. Tapi duk kira kat 48 kali. Duduk yarhamkallah, yarhamkallah. Lala Allah yarham balung lu. Duduk bersin ni bukan bersin biasa ni, ni mesti sakit. Ni hang demam kan, pi cek doktor, corona. Duk bersin. Pi cek tengok. Jangan duduk yarhamkallah saja. Syafakallah, semoga Allah sembuhkan kamu. Pi cek. Orang pertama bersin siapa dia? Nabi Adam AS. Allah suka orang bersin sebab ada doa, ada puji dan sebagainya. Dan Allah tak suka orang menguap. Nabi sebut dalam hadis, Allah benci kepada menguap.
perbuatan menguap. Lepas tu, kenapa? Kerana saat kita menguap, syaitan akan bergelak tawa, riang, seronok dengan orang menguap. Lepas tu kalau menguap, tahan. Tahan kalau boleh. Tak boleh tahan, ambil tangan tutup. Jangan duduk ngangau. Ini lebih daripada singa, ngangau. Lalat boleh rondak. Tutup mulut. Allah tak suka. Benda yang Allah tak suka, syaitan suka. Benda yang syaitan tak suka, Allah suka. Nah. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang bertaubat, Allah suka orang yang bersih, suci. Syaitan tak suka orang taubat. Lepas tu dia kata tak payah taubat. Abang esok-esok boleh taubat. Bawai lagi. Dia tak suka orang bertaubat. Allah suka. Allah suka orang bersih. Syaitan tak suka. Dia suka tempat kotor. Tu lawan. Kita nak buat benda apa pun bagi Allah suka, bukan syaitan suka. Jadi disebutkan itu kisah bagaimana Nabi Allah Adam AS diciptakan oleh Allah. Baik, ada keterangan para ulama mengatakan Nabi Adam AS digelar sebagai Abul Bashar, yang bermaksud bapa manusia. Beliau merupakan manusia pertama diciptakan oleh Allah, seperti mana Iblis merupakan jin pertama yang diciptakan oleh Allah. Iblis. Dia jin pertama yang Allah cipta, Iblis. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang diambil daripada semua jenis tanah di bumi. Ada yang putih, ada merah, ada hitam, kuning dan sawo matang. Dan ada yang lembut, ada yang keras, ada yang wangi, ada busuk sebagainya. Sebab itulah keturunan zuriat Nabi Adam AS berbeza pada warna kulit, agama, perangai, bahasa, bangsa. Kenapa beza ni? Sebab tanah yang diambil berbeza. Ada yang kulit putih sikit, dia ambil pada tanah yang putih. Ustaz ambil tanah terbakar apa? Cakap gelok ni. Boleh. Betul. Maksudnya tanah kulit berbeza, warna putih, warna merah, sawo matang dan sebagainya. Kerana berbezanya tanah yang diambil untuk diciptakan. Baik. Dan perangai pun lain-lain. Ada yang kerah, ada yang lembut. Kerana sifat tanah itu sendiri. Kita. Dan Nabi Adam diciptakan dengan ciptaan yang sempurna, kata ulama. Kerana beliau tidak seperti manusia lain. Apa maksud tak seperti manusia lain? Manusia lain melalui alam berbeza, alam rahim, zaman kanak-kanak, naik remaja, kemudian meringkat dewasa, kemudian tua. Itu manusia biasa macam kita. Nabi Adam tak lalu macam tu. Nabi Adam tak ada duduk dalam rahim, tak ada sifat kanak-kanak, tak ada remaja, tak ada. Dan rupa parasnya tidak pernah berubah sejak ditiupkan roh di dalam syurga, kemudian turun ke bumi, wafat, rupa tu lah tak berubah. Kita berubah. Masa kecil comel je tengok. Main besar tak boleh nampak geram. Muka berubah tak sama. Batu IC kena buat umur 12 kena buat lain. Umur 18 buat lain. Kena tak sama. Kalau tuan-tuan tengok gambar Ustaz Syari dulu, pai. Mana sama je lah. Berubah. Saya aku tu lah lebih kurang. Dulu gelap sikit lah ni cerahnya. Hamak bilah. Jadi, muka kita berubah daripada kecil, remaja, dewasa, tua nanti berubah pula. Nabi Adam nak rupa pakai dia macam tu lah. Daripada dalam syurga, turun ke dunia, wafat memuka. Dan sama saja dalam ketika di bumi dan di syurga, takkan berubah. Itu wajah Nabi Adam AS. Dan katanya semua penghuni syurga nanti muda-muda belaka. Berumur 33 tahun. Esok kita dimasuk dalam syurga, umur kita 33. Umur Nabi Isa diangkat naik ke langit. Umur umat manusia dalam syurga esok umur 33. Umur kita. Kenapa Allah bagi umur 33? Perempuan katanya 17 tahun. Ni lelaki. Perempuan Allah kekalkan 17. Sweet 17. Bukan 70. 70 tak sweet lah. Sour. Belum 70. 17 sebut pergi habis. 17 tahun. Comel. Allah jadikan perempuan 17. Laki lebih kurang 30 ke 33. Umur dalam syurga. Kekal. Matilah umur berapa pun. Masuk dalam syurga esok. Umur tu lah Allah bagi. Maksudnya perempuan hak mati umur 60. Masuk 17. Mati umur 40. 17. Yang dia dalam syurga umur 17 tu. Jadi esok dia masuk dalam syurga. Dia tengok. Macam nak kenal ni. Siapa dia? Macam nak kenal muka siapa dia? Tok Ang lah duk tanya siapa ni. Rupanya Tok pun 17 juga. Tu nak nampak macam nak kenal. Lebih kurang. 17 tahun Allah. Kenapa perempuan 17? Sebab perempuan 17, umur perempuan 17 tahun dia dah matang. 17 boleh nikah dah perempuan. Dia pandai masak, dia boleh jaga dah rumah. Mak dia boleh harap tinggal kat dia rumah. Dia boleh kemas. 17 tahun perempuan, dia matang.
Laki 17 tahun, zik tak katup habis. Tengok balik naik motor. Dekat T-Boy, 17 tahun. Dia tak sama macam perempuan. Perempuan 17 tahun matang. Dan waktu tu 17 tahun umur yang paling comel, paling serak, 17. Ibu-ibu tak percaya balik tunjuk gambar kita umur 17 tahun kat lelaki dah. Cari balik gambar kita umur 17, suruh kat lelaki. Abang tengok ni gambar saya 17 tahun. Ni meleleh ayat dia ni. Punya serak bini dia 17. Tengah dia meleleh ayat dia tadi ni tukar bagi gambar terkini. Tengok di guna. Ayat dia naik yang mata turun. Awak yang teruk sangat ni. Ni gambar lah. Try lah tengok tak percaya kerana 17 tahun umur perempuan paling serak. Comel. Laki 30. Kenapa 30? Umur 30 umur yang matang, umur yang gagah, umur perkasa. 30 ni dia reti dah. Saya tak bagi 30, tu pun kemas tak kira lah. Serak kemas lah. Tunggu lagi 30 ni dia sembang lain. Saya cari 30 lah, tengok macam mana cara dia. Umur 30 ni dia gagah. Dia boleh daripada Kedah ni nak pergi Kuala Lumpur sekali drive. Dia boleh pergi sendiri. Sekali pergi tak ada berhenti Berhenti pun saya minyak habis. Umur 30 gagah. Umur 60 tak boleh pergi dah. Baru sampai Bertam, berhenti berak tu. Nak kencing, nak berak ke kaki. Tu umur tua, tak boleh. Umur 30, umur mantap. Kuat, gagah, perkasa. Umur ni Allah bagi jadi dalam syurga. Kenapa Allah bagi umur tu? Kerana inilah yang manusia nak sangat dah dunia. Muda. Mau orang nak muda kan? Dah tua pun nak nampak muda. Banyak produk buat nampak muda umur dah 50 tapi nampak muda, kulit bersih elok lagi, cantik lagi. Ni yang manusia nak sangat muda. Allah muda dalam syurga. Dalam syurga esok ni Allah akan bagi apa yang kita nak dah dunia. Kita nak rumah, Allah bagi istana dalam syurga. Mbak orang nak rumah. Kita nak apa lagi dalam syurga? Orang atas dunia ni orang nak apa? Lelaki nak nikah. Dah nikah seorang, nak nikah umur 2 orang. Dia nak nikah umur 3. Hang nak sangat nikah, Allah bagi 70 bidadari. Bidadari yang Allah bagi dalam syurga, tak ada seorang memuka macam orang hak kerja seriti. Hak segak-segak lah seriti, segak. Cuma nak lawan dengan bidadari, tak ada arah. Kerana bidadari yang Allah bagi dalam syurga 70 orang, semua ni tak ada arah punya comel. Allah sebut dalam Quran, mata mereka biru. Kulit mereka putih melepak. Ni macam kulit saya ni. Melepak. Bidadari kalau minum air, nampak air turun. Laluan air tu nampak, duduk sinar. Allah tak tahu nak apa. Dan minum air masak ni nampak air turun tu, mengalir. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu bayang, kalau kena cendol mana? Tak nampak cendol turun. Kacang merah, jagung, segak ni. Allah bagi 70 dalam syurga. Kenapa bagi 70? Dah nak sangat. Dah ada dunia yang tu yang mereka nak sangat. Nak nikah lebih daripada seorang dua dan sebagainya. Allah bagi 70. Orang perempuan tanya, kami dapat berapa orang pula? Baik, orang perempuan teringinkan nak nikah dari dunia. Tak. Dia dah nikah seorang, tu lelaki mati tak nikah lah. Tengok tok wan kita. Bila tok wan kita mati tak nikah lah betul. Tu seorang. Dengan perempuan ni dia dah nikah seorang cukup lah. Tapi dia pun mau apa dia lebih? Mah. Dah ada mah nak beli lagi. Mangkuk dah ada rumah nak beli lagi. Perempuan dia minat barang kemas, minat perhiasan, minat mangkuk. Maka dalam syurga, kemungkinan Allah akan bagi beberapa set pinggan mangkuk dan barang kemas. Ambil itu lah. Dan tu yang nak sangat. Ambil. Laki tak kisah mangkuk. Laki tak ada mangkuk. Tak apa? Kerana dia mangkuk lah. Orang lelaki ni. Dia perlu ada mangkuk kan? Tak payah. Beli laksa nak makan laksa. Beli cari mangkuk tak ada. Tu nak makan mana? Mangkuk tak ada. Tebuk plastik tu. Hirup ke ujung. Luk lak orang lelaki. Orang perempuan tak. Orang kena ada cawan. Nak bancuh Milo kena ada cawan. Cawan tak ada, tak bancuh Milo. Orang lelaki tak. Dah cawan tak ada, nak minum juga Milo, bancuh dalam mulut. Buah gula dalam mulut, buah Milo dalam mulut, buah ayak. Gonjang-gonjang telah. Senang, simple. Orang lelaki. Orang perempuan tak boleh, dia payah. Pinggan kena sama dengan pirin. Dia cawan tu bunga dia macam ni, pirin pun kena bunga tu juga. Lelaki bukan kira bunga, akak tak ada, tak apa. Cawan polistirin tu pun tak apa, kira dia. Orang tak boleh, dia minat ni. Allah bagi dalam syurga apa kamu minat. Di antaranya yang kita nak muda, Allah bagi muda dalam syurga. Jadi 33 tahun katanya. Tinggi dan lebar sama dengan saiz Nabi Adam, iaitu 60 hasta tinggi dan lebar 7 hasta. Ini disebutkan oleh ulama. Jadi Nabi Adam ni tinggi dia berapa? 60 hasta. Ni
Satu hasta pada siku sampai jari ni. Tinggi dia. Satu. 60 kira, nerak mak lagi. Sampai belakang tu bang. 60. Lebarnya 7 hasta. Satu hasta sekaki setengah. Lebih kurang lah. Ya. Mampu biar. Cuma satu hasta lebih kurang tu lah. Dia punya ukuran ni. Sekaki setengah ke sekaki lebih. Yang kalau 7 hasta, berapa belah kaki lah. Lebar. Tinggi 60. Oh, besar Nabi Adam. Nabi Adam AS ni orang yang saiznya besar. Begitulah katanya saiz ahli syurga. Ikut saiz Nabi Adam AS. Baik. Panjanglah yang disebutkan dalam. Kemudian disebutkan juga, ada juga kisah Nabi Adam disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam AS, disebutkan dalam hadis, lalu disapu belakang Nabi Adam, maka gugurlah daripada belakangnya semua nyawa yang akan Allah ciptakan dari zuriat Adam hingga ke hari kiamat. Allah jadikan sinaran cahaya berada di antara dua mata setiap insan, kemudian Allah memperlihatkan kepada mereka kepada Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam nampak zuriat yang akan dilahirkan nanti ni. Allah tunjukkan dia. Jadi dalam ramai-ramai itu Nabi Adam melihat seorang, salah satu pada zuriat Nabi Adam AS yang paling bersinar cahaya. Jadi Nabi Adam tanya siapakah lelaki tersebut. Nabi Adam kagum tengok siapa lelaki tersebut. Lalu jawab malaikat, Allah berfirman, disebutkan, lelaki ini adalah zuriatmu daripada kalangan umatmu yang terakhir. Namanya Daud AS. Jadi siapa dia lelaki ini nampak comel bersinar kan? Lalu dia jawab, lelaki itu namanya Daud. Dia pun keturunan kamu dan dia akan jadi Nabi. Dan tuan-tuan dirahmati Allah. Lalu Nabi Adam bertanya, wahai Allah, berapakah umur yang engkau kurniakan kepada Daud ni? Lalu Allah mengatakan, umurnya 60 tahun. Maka Nabi Adam AS kata, tambah umur dia bagi cukup 100. Iaitu ambil umur aku 40, sedekah bagi kat dia. Ada comel macam ni 60 tahun. Bagi 100. Tak apa, ambil hak saya 40 bagi kat dia. Nabi Adam panjang umur dia 1000 tahun. Jadi bila tolak 40, tinggal 960. Lebih kurang. Ditolak. Jadi setelah cukup umur Nabi Adam 960, malaikat maut datang untuk cabut nyawa Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata, baru 960, bukan ada 40 lagi. Bukan 1000 kan? Rupanya Nabi Adam terlupa. Kata dia telah bagi umur dia tadi ni kepada Nabi Allah Daud AS. Lalu disebutkan di sini, sebab itulah zuriat Nabi Adam AS juga akan mewarisi sifat lupa. La yusamman insan illa binisyan. Tidak akan dinamakan manusia melainkan lupa. Dia akan terlupa. Kalau lupa, betul lah orang. Dia terlupa kata ada kuliah pagi ni, tu tak main, tak pernah main. Ada? Dia terlupa kata ada kuliah, terlupa kata ni, semua terlupa. Bila terlupa, dia buat apa? Pergi sekolah, cikgu tanya awak tak buat buku, terlupa. Habis, nak kata awak. Memang tu sifat manusia, lupa. Nak marah kan? Lupa. Tak upaya. Ini antara sifat Nabi Adam AS. Baik, panjanglah hadis, berlambak hadis cerita tentang Nabi Adam yang kita boleh sebut berkaitan dengan Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada kisah yang berkaitan dengan Nabi Adam, iaitu kisah sujud yang diarahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Kisah ini dalam Quran. Baik. Disebutkan di sini, selepas penciptaan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada baginda. Lalu mereka kesemuanya sujud kecuali Iblis. Ia telah ingkar dengan perintah Allah. Iblis termasuk daripada kalangan jin, bukanlah daripada kalangan malaikat. Iblis telah diperintahkan untuk sujud kerana dahulu ia termasuk dari kalangan malaikat ketika awal permulaan perintah Allah untuk sujud. Firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, malaikat ni termasuk jin, iblis tadi. Allah perintah pada para malaikat, iaitu malaikat dan iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan bongkak dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Sujud di sini bererti menghormati dan memuliakan Adam. Bukanlah bererti sujud ibadah, memperhambakan diri. Kerana sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud di sini maksudnya apa?
kata disebutkan dalam syarahan para ulama, maksudnya menundukkan kepala tanda hormat. Sujud tanda hormat. Memberikan penghormatan pada Adam AS. Allah perintah malaikat sujud pada Adam. Siap cipta Nabi Adam, maka sujud kepada Adam AS. Tiup roh sujud. Bila diperintahkan sujud kepada Nabi Adam AS, malaikat tak cakap banyak, sujud terus. Ini sifat malaikat. Dia takkan tanya banyak, yang Allah suruh buat terus. Ini sifat orang yang taat dan patuh pada perintah Allah. Tapi Iblis tak. Iblis dia tengok dulu. Kalau kenal dengan dia buat. Tak kenal dia tak buat. Jadi bila Allah suruh sujud pada Adam, malaikat dia cakap banyak sujud terus. Iblis tak. Dia tengok dulu. Kenapa nak kena sujud? Sedangkan Adam ni baru main. Aku main lama dah. Malaikat dan Iblis ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka ada siap. Iblis. Bahkan dia orang alim. Orang yang ada ilmu. Dia reti. Tapi bila diciptakan Adam, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam AS, maka Iblis tikai. Kenapa nak kena sujud kat dia? Saya ni buat pada api, dia buat pada tanah. Saya main dulu, dia main kemudian. Tengok, Iblis punya perangai, dia tengok yang kenal dengan dia. Dia guna akal. Malaikat tak guna akal lah. Bila Allah suruh buat tu. Iblis guna akal. Mana boleh saya main dulu, dia main kemudian. Saya buat pada api, dia pada tanah. Takkan nak kena sujud kat dia? Jadi, malaikat dia tengok siapa yang perintah. Buat tu. Allah suruh, tak cakap banyak buat. Sujud kat Adam kan, sujud kat siapa kan, Allah suruh. Buat. Ni perangai malaikat. Perangai Iblis ke mana? Dia bukan tengok siapa suruh, dia tengok apa benda. Kalau kenal dengan dia, baru dia buat. Ini perangai banyak dalam hati manusia. Dia bukan tengok Allah suruh. Bila Allah kata semayang, okey dia semayang. Pasal dia tengok semayang, dia bukan tengok siapa suruh. Allah kata puasa, dia puasa. Allah kata tutup aurat, dia tengok dulu. Aurat nak tutup dah, panas semalam. Yang mana dia berasa nak buat, dia buat. Berasa tak mau buat, dia tak mau buat. Ni perangai Iblis. Patutnya kamu boleh tengok macam tu. Siapa yang suruh? Allah. Bila Allah suruh, tu saya cakap banyak. Han nak buat, tak buat, kena buat. Allah suruh. Jadi malaikat sujud pada Nabi Adam, tetapi Iblis enggan dan takabur kepada perintah Allah. Apa maksud takabur, bongkak ni maksudnya apa? Nabi sebut dalam hadis, dia merendah-rendahkan manusia yang lain dan menolak kebenaran. Itu tanda orang sombong. Nak tahu kita sombong ataupun tidak, ada tak dua sifat? Orang yang kita perendah, lalu kebenaran kita tolak. Hakikat sebenar ditolak. Hakikatnya Allah yang suruh. Tapi Iblis tolak. Ini tanda sombong. Kenapa dia? Kerana dia tolak. Kerana Nabi Adam rendah sikit pada dia kata. Dia pada api, kau ni pada tanah. Dia main dulu, kau ni kemudian. Merendah-rendahkan orang lain. Itu sombong juga. Jangan sombong dan bongkak. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, Nabi sebut, siapa-siapa yang man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalasin dakhalul jannah. Siapa-siapa yang waktu dia mati, rohnya dicabut keluar daripada jasad dalam keadaan dia selamat daripada tiga sifat, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Maksudnya waktu kita nak mati bagi tak ada tiga-tiga. Yang pertama Nabi sebut al-kibri wal ghululi wad dain. Yang pertama waktu mati jangan ada sombong. Jangan ada perasaan sombong. Siapa sombong, tak ada tempat dalam syurga. Na'udzubillah. Mati pastikan kita tak ada langsung perasaan sombong pada Allah. Jangan duk belagak. Jangan merendahkan orang lain. Jangan menolak kebenaran. Kalau benda tu betul, kamu kena terima. Itu menandakan kamu tak sombong. Yang kedua, al-ghulul. Jangan jadi khianat. Jangan mengkhianati segala amanah yang diberikan Allah. Dan ramai mana orang yang pecah amanah. Diberikan amanah untuk kerja sekian-sekian, dia pecah amanah. Ini amanahnya tidak dijalankan dengan baik, dia mengkhianati amanah. Orang yang menjadi pengkhianat ni, dia tak akan dapat bau syurga Allah. Pastikan mati tak ada khianat. Kalau ada buat, taubat balik, perbetul balik hak mana silap. Macam-macam lah pengkhianat. Pekerja, bos bagi kerja untuk jaga kaunter, dia balas duit kaunter tu. Jahannam. Kamu pecah amanah. Perbetul balik. Sebelum mati. Taubat. Yang ketiga, hutang. Pastikan mati tak ada hutang. Jangan berhutang dengan orang. Kalau boleh, tak ada hutang langsung. Kalau ada hutang pun, hutang yang kita nak bayar. Bukan hutang yang sengaja tak bayar. Hutang dibenarkan dalam Islam. Cuma pastikan waktu mati, kita tak ada hutang yang sengaja tak mau bayar. Ada orang hutang tapi tak mau bayar. Membuih.
Orang macam ni pergi mati. Tapi kalau hutang duk bayar, datang mati. Bukan tak mau bayar, duk bayar dah, ikut janjian duk bayar dah, elok dah. Tiba-tiba celah-celah tu mati. Orang hak bagi hutang pun tak berasa. Bagus dia ni duk bayar hutang ikut time. Tapi dah mati, tak apalah saya halal. Selesai masalah. Hak orang duk marah ni, masa duk hidup tak bayar hutang. Bila kita minta bila nak bayar, dia kata aku tak ada duit lah. Minta maaf dah, saya tak ada duit dan sebagainya. Tengah-tengah tak ada duit, Kementerian Highland. Haram jadah ni. Kata tak ada duit, betul pergi Kementerian Highland. Hampir Melaka, hampir jalan kono. Duit tak ada nak bayar hutang. Bayar hutang dulu. Jangan tak bayar. Jadi, salah satunya takabur. Jangan sombong belagak. Kerana ni sifat iblis dan syaitan. Na'udzubillah. Jadi, dalam Quran ada cerita tentang kisah Nabi Adam yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam AS. Dan sujud di sini sekali ya nak. Kata ulama sujud sekali. Sekali je tunduk hormat pada Adam AS. Bukan banyak kali. Berbeza dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan selawat sekali. Sentiasa selawat. Karena digunakan dalam perintah sujud ni, usjudu li Adam. Ya, mereka telah sujud pada Adam. Sekali itu ya. Tidak sujud dah. Tapi kat Nabi Muhammad digunakan perkataan yusalluna ala nabi. Fa'al mudhari'. Sentiasa selawat pada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bukan sekali, banyak kali. Dan sentiasa. Ini kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam hanya malaikat saja sujud. Allah tak. Allah hanya suruh malaikat. Tapi kat Nabi Muhammad bukan dekat malaikat selawat. Allah turut serta dalam selawat. Ini lebihnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Saya baca cara ringkasnya dah 10.5. Baik. Kemudian disebutkan pula kisah isteri baginda itu Sayyidatina Hawa. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita yang pertama untuk menjadi isteri baginda Nabi Adam AS dan ibu bagi anak-anaknya. Allah memberi tempat kepada mereka berdua di dalam syurga. Mereka berdua boleh makan dan bersenang lenang dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Allah juga memerintahkan mereka berdua supaya berhati-hati daripada syaitan kerana ia adalah musuh yang nyata. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam, ciptakan Siti Hawa sebagai peneman isteri kepada Nabi Allah Adam AS. Nabi Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk, kenapa Allah pilih tulang rusuk? Perempuan asalnya diciptakan dari tulang rusuk. Ini asal. Lelaki asalnya diciptakan, manusia diciptakan pada tanah. Asal. Perempuan pada tulang rusuk. Lain pada tu, semua main pada ayak mani. Semua sama. Asal saja pada tanah. Lepas tu ada budak bila kita tanya, kita ni diciptakan pada apa? Daripada pada tanah. Punggah. Kita pada ayak mani. Asal pada tanah. Tak, saya buat pada tanah. Dia duduk ingat, mak dengan bapak dia malam-malam duduk kepui tanah. Buat dia. Lagu tu kan? Tak, asal saja tanah. Lain semua main pada ayak mani. Sama. Jadi, kita ni asal pada tanah lelaki. Perempuan main pada tulang rusuk. Tulang rusuk duduk kat mana? Tulang rusuk lindung hati. Dia jaga hati kita. Lepas tu disebutkan Allah tak ciptakan perempuan daripada tulang kepala. Bukan ambil daripada tulang kepala. Kerana perempuan ni bukan untuk disanjung. Bukan nak suruh duduk atas kepala. Allah juga tak ambil perempuan, bukan ambil buat pada tulang kaki. Kerana perempuan diciptakan bukan suruh sepak ni. Tapi Allah ciptakan perempuan pada tulang rusuk yang dekat dengan hati supaya perempuan tersebut dilindungi dan disayangi. Ayat tu boleh pun sampai sebut. Ini diciptakan perempuan pada tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau nak kepak lebih-lebih patah. Nak bagi peluru tak boleh. Senang-senang. Kalau duk biak dia kuih bengkok. Kalau nak gagah nak bagi lurus patah. Dia kena pandai-pandai perempuan. Pening. Perempuan satu makhluk yang sangat asing daripada makhluk asing. Oh pening ni pak. Jangan buat main dengan perempuan. Kita tak boleh faham. Dengar boleh, percaya bodoh. Dengar boleh dengar. Percaya bodoh. Beli dah mah barang kemas dia abang kali ni je beli. Saya tahu saya tak membeli dah lah. Dengar boleh, percaya hang bodoh. Percaya. Dia kata hari itulah duduk muhung lah. Minggu depan dia kata abang ada murah lah. Bukan tak mau beli tapi dah murah. Dia kena kot tu pula. Dia nak kencing saja. Tapi itulah sifat perempuan. Maknanya mereka ni tak boleh nak faham. Payah. Nak makan apa ni? Ikut abang.
Ikut kita makan sate cukup dah. Beli sate. Awak bang beli sate. Punggah. Tadi yang ada ikut aku. Lepas tu kalau tak faham, jahanam rumah tangga. Perempuan ni makhluk yang asing. Dia pelik. Dia nak kepok biang sangat, dia bengkok tu. Nak gagah pergi luih, patah lagi. Kena pandai-pandai perempuan. Jadi setiawak diciptakan oleh Allah untuk menemani Nabi Adam AS sebagai isteri baginda. Dan mereka berdua duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuk Wan kita, Nabi Adam dengan Tuk kita Siti Hawa, mereka ni duduk dalam syurga asalnya. Dan diturunkan ke dunia. Dan tugas kita kena kembalikan balik segala umat yang ada atas dunia ni, balik kampung kita balik. Dan nak balik kampung kita. Kampung kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kampung. Dan nak balik kampung tak syok balik seorang-seorang. Raya waktu raya kita balik seorang-seorang kan? Tak? Sebab apa orang pakat balik kampung? Sebab semua pakat balik. Ada mak, ada ayah, ada abang, ada kakak, ada adik-beradik. Maka sebab berimpun yang ramai-ramai tadi, semua pakat nak balik kampung. Seronok ada ramai-ramai. Tapi kalau seorang-seorang je ada kampung tu, tak balik dah. Tak ada mood nak balik, tak syok. Dia nak balik syurga, nak balik seorang-seorang, balik ramai-ramai. Ajak mak, ajak ayah, ajak abang, kakak, semua. Kita pakat balik kampung kita. Itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kampung kita. Baik, jadi Allah ciptakan Nabi Adam sejawat dan mereka hidup dalam syurga. Allah kata, wa qulna ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata. Duduklah kamu dengan isteri kamu dalam syurga ni, duduk. Wa kula mimma, lupa lah ayat ni. Dan saya tak apa malu ingat sebab tuan kita apa saya akan kemas agaklah lupa sikit. Tak mana ayat dia tau. Allah sebut dalam Quran, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kamu duduk dengan bini kamu dalam syurga ni, makanlah apa yang kamu nak, cuma satu je pesan, jangan dekat hampir dengan pokok ni. Wa la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampir dengan pokok ni, fatakuna minadh dhalimin. Anu yang Allah perintah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi perangai manusia ni, fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Tapi perangai iblis syaitan ni menyebabkan menggoda Siti Hawa, menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa diusir keluar dari syurga. Perangai syaitan diutus. Jadi asalnya mereka ni duduk dalam syurga, cuma Allah perintah jangan hampir dengan pokok ni. Itu je arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua asbab nak keluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia. Asbabnya. Baik, keluarnya mereka berdua daripada syurga disebutkan selepas Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di dalam syurga, Allah Ta'ala telah melarang mereka untuk makan daripada sebuah pokok yang tertentu. Ketika itu, syaitan memberi was-was kepada mereka. Syaitan telah bersumpah dengan nama Allah bahawa ia adalah seorang penasihat yang beramanah. Ia juga menyatakan, jika mereka berdua makan daripada pohon tersebut, mereka berdua akan menjadi malaikat dan mereka akan kekal di dalam syurga buat selamanya. Sebab tu, dan katanya sini, ketika itu Nabi Adam belum mengetahui bahawa ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang dusta. Lalu mereka berdua pun makan daripada pohon yang terlarang itu. Selepas mereka makan, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa menyesal dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan mereka berdua turun ke bumi bagi memakmurkan bumi serta menyembah Allah di atasnya. Jadi ini asbab Allah nak keluarkan Nabi Adam dengan Siti Hawa ke dunia. Maka mereka makan pokok ni. Dan ada orang dia cerita kat kita dengan cerita yang agak kurang manis, kurang elok. Apa dia? Seolah-olah Siti Hawa ni dah kata jangan makan, nak makan juga. Untuk kata hak tu tak boleh, nak pergi juga. Tak, bukan macam tu. Jadi Siti Hawa nak makan buah tadi bukan kerana nafsu ni. Ada orang nak makan kerana nafsu. Dia jangan nak makan, nak makan. Hak tu nak makan. Tu panggil manusia. Hak tak boleh tu nak buat. Kita ada jangan banyak pokok. Abang atas. Duk kata jangan no. Naik atas. Jadi orang tua aku naik 3 kali. Naik pokok, tak naik. Hak kita jangan naik, dia naik. Ya kita kata naik lah, tak naik pula. Maksudnya manusia ni hak tak begitu nak buat. Lepas tu ada orang kata jangan buang sampah di sini. Tang tu paling banyak orang buang sampah. Dia tak boleh kata jangan. Dia kena kata apa? Terima kasih kerana tidak membuang. Tak buang. Ini manusia. Dia kena ubah.
Kita kata jangan buang sampah, dia akan buang tak? Sebab jangan tu lagi nak buat. Tapi bila kita kata terima kasih kerana tidak membuang, tak jadi buang. Dia kena ayat sikit. Jadi Siti Hawa ni bukan nafsu dia. Allah kata jangan dekat dengan pokok. Dekat pun jangan, tak mahu makan. Dekat dengan pokok ni pun jangan. Ni pergi makan. Baik, makan tadi kerana nafsu kah? Tak. Kerana dia telah dibagi maklumat yang salah. Siapa-siapa makan buah tersebut, dia akan kekal dalam syurga. Semakin hampir dengan Allah. Jadi matlamat utama nak dekat dengan Allah. Taqarrub ila Allah. Kita pun main mengaji pagi-pagi. Ibu-ibu main dengar hadis Nabi SAW. Main dengar kisah para anbiya. Lepas tu bersedekah pula, menyumbang pula dalam sekolah. Semua yang kita buat tadi ni kenapa? Tadi tak bukan nak dekatkan diri dengan Allah. Nak dekat diri dengan Allah. Bangun malam, sembahyang malam, tahajud, taubat. Ni semua ni nak dekatkan diri dengan Allah. Apa saja yang boleh dekat diri dengan Allah, kita akan buat. Siti Hawa nak dekatkan diri dengan Allah. Iblis mai bagi tahu, makan buah ni, kamu akan lagi dekat dengan Allah, kekal tu dalam syurga. Matlamat bukan nak makan pun, untuk dekatkan diri dengan Allah. Tapi tergoda dengan hasutan syaitan, maka makan buah. Makan tadi bukan kerana nafsu. Itu point yang nak sebut. Bukan kerana nafsu. Tapi kerana niat nak dekatkan diri dengan Allah. Kerana dia beritahu, siapa makan, kekal. Buah khuldi, dia berkata khuldi tu kan. Khuldi ni maksudnya kekal. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Makan, kekal. Hak tu yang nak duduk dalam tu. Teringin sangat nak duduk dalam surga selama-lama, nak duduk dekat dengan Allah. Tapi rupanya maklumat tu salah. Maksudnya niat dia bukan nafsu, bukan kerana nafsu tak. Kerana nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan langgar arahan tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia dan itu jadi asbab. Kerana Allah nak ciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dah sebut kat malaikat, aku nak buat manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Dia jadi khalifah. Mereka dia akan memakmurkan bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Wahai Allah, kenapa nak buat manusia yang akan rosakkan bumi ni? Dia akan tumpahkan darah. Takkan mereka ni jadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertaubat, bertasbih kepada kamu. Kerja kami tasbih saja. Biar kami jadi khalifah. Sedangkan manusia ni kerja bergaduh, bunuh, tumpah darah, merosakkan dunia, bumi. Nak bagi mereka jadi khalifah. Allah jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Allah lebih mengetahui. Allah yang buat. Lepas tu nanti ada kisah. Lepas tu ada hadis cerita bagaimana seorang anak Adam yang kehilangan anak. Ada seorang ayah, ibu yang anaknya mati kecil. Jadi Allah tanya malaikat, cabut dah kah nyawa anak kawan-kawan tu? Allah tanya. Dia kata cabut dah, kami cabut dah. Hang cabut juga nyawa anak dia yang dia sayang tu. Kami cabut. Lepas tu Allah tanya malaikat, depa cakap apa? Apa yang keluar daripada mulut mak bapak tadi setelah kamu cabut? Lalu jawab malaikat, hamidaka wastarja'. Mereka memuji kamu ya Allah dan mengucapkan kalimah istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kalimah ni depa sebut. Lalu Allah kata, binakan mahligai dalam istana dalam syurga dan namakan mahligai tersebut mahligai kepujian, Baitul Hamdi. Karena mak bapak dia, anak dia mati, mak bapak dia puji aku. Buh, nama syurga, nama istana tadi, buh nama kepujian. Bagi mak bapak dia duduk dalam syurga. Baik, hadis tadi cerita Allah ada berdialog dengan malaikat. Allah tanya, cabut dah nyawa anak hamba tu. Malaikat dah cabut. Allah tak tahu kan? Tahu. Saja tanya. Dia tahu dah. Rubah kita lah keluar nak main tempat raja, tengok kawan sebelah duduk siram pokok. Duduk bergampit duduk siram pokok. Kita nampak lah kan? Tapi tanya, buat apa tu? Tanya tu buat apa? Tak tahu kan? Tahu. Saja nak menyimbang. Jadi kawan tu pun nak kerti lah. Kawan ni tanya nak menyimbang. Jangan duk pergi tengah main bowling. Dia bergaduh kan? Aku tanya elok main lah. Dah hang nampak dia tanya apa ni? Dia nak bergaduh. Kau tu bukan tak tahu. Tahu. Tapi nak sembang. Mak pakai telekung nak pergi semayang masjid maghrib. Anak tengok mak pakai telekung, ayah pakai kepiah apa kau. Mak nak pergi mana ni? Duk tanya lagi. Dah tahu dah mak tiap malam duk pergi surau masjid. Duk tanya lagi mak pergi mana? Dak budak tadi tanya bukan tak tahu tapi nak menyembang dengan mak ni.
Dia tak tahu nak mula, dia bayar. Tanya ayat. Allah saja tanya ni sebab apa ni? Nak sangkal balik dakwah malaikat. Allah jangan cabut dah nyawa hamba tu, anak dia. Cabut. Hak anak dia sayang tu cabut tak? Cabut. Mak bapak dia kata. Malaikat jawab, mak bapak dia sebut 2 kalimah. Alhamdulillah dengan innalillah. Seolah-olah Allah nak kata kat malaikat, lah, dulu hampa kata mereka ni suka bergaduh, suka maki hamun, suka rosakkan dunia. Tu awak dia boleh sebut macam tu. Hampa kata hampa saja bertasbih kepada aku, awak manusia tak puji aku. Seolah-olah Allah nak sangka balik dakwah malaikat, yang dulu kamu kata manusia ni suka tumpah darah, kamu saja bertasbih pada Allah, hang tengok manusia ni. Waktu dia sedih pun dia boleh puji aku. Sebab tu aku tahu sebab apa aku jadikan mereka khalifah di muka bumi. Ini tujuan Allah Allah jadikan sebab Nabi Adam dengan Siti Hawa dikeluarkan ke dunia, diturunkan ke dunia. Ulama sebut semua ni berlaku hari Jumaat. Nabi Adam diciptakan siap Jumaat. Nabi Adam ditiupkan roh kalau tak salah Jumaat. Nabi Adam diturunkan ke dunia Jumaat. Nabi Adam wafat Jumaat. Semua Jumaat. Sebab tu Jumaat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Jumaat hari yang terbaik. Hari Jumaat. Siapa mati hari Jumaat akan dapat beberapa kelebihan. Antaranya, dia akan diberikan ganjaran syahid, kemudian diselamatkan daripada azab kubur. Dalam hadis Nabi sebut macam tu. Lepas tu kita minta, ya Allah, matikan kami pada hari Jumaat. Cuma kena tambah sikit, jangan Jumaat ni. Tu minta Jumaat ni mampu dah. Minta, ya Allah, kalaulah takdir kami dah sampai, ajal kami dah sampai, maka pilihlah hari Jumaat kami mati. Nak mati hari Jumaat. Kenapa nak mati hari Jumaat? Kerana Jumaat dapat bonus. Dengan syarat ada amal. Kalau tak beramal, tak upaya. Yang penting amal, bukan mati. Mati hari apa pun tak apa, yang penting ada amalan. Cuma bila dah beramal, nak dapat bonus. Bonusnya kalau Jumaat, comel. Kalau tak mati Jumaat pun tak apalah. Janji ada amal. Jangan duk kira Jumaat, beramal tak. Dan mayang tak, aurat tak tutup, lawan Allah pagi petang siang malam, kata mati hari Jumaat. Lepas tu nak selamat ada kubur. Banyak jadi bukan. Jadi setelah beramal dah, jaga suku makam Allah, semayang elok dah, tutup aurat, laksanakan perintah Allah, tiba-tiba Allah bagi mati Jumaat, bonus. Dia dapat insyaAllah. Lepas tu, yang penting amal. Dia bukan tengok bila mati, tak mana mati, itu hanya bonus. Bukan semestinya mati dalam masjid, contoh. Dia mati dalam masjid, tempat yang baik. Comel tak? Kalau boleh nak mati dalam masjid. Tapi bukan semua keadaan mati dalam masjid tu baik. Dia bukan penting tak mati tak mana. Mati ada amal ke tak? Dia kalau mati dalam masjid pun, kalau amal tak ada, je. Mati dalam masjid bagus dah. Kita duk pekat puji Allah, untungnya mati dalam masjid. Konoknya, orang masjid kata, untung pada bapak mah. Mati duk belah tabung. Oh, rupanya mati duk belah tabung masjid. Mati baik tak? Walaupun mati tempat yang baik, tapi amalnya tak baik. Je. Masuk paper, tu imam mati dalam disko. Kita dah teruk semua tu imam. Tu imam pergi disko no. Orang kata hang jaga elok mulut. Awak, tu imam pergi cari cucu dia. Nak pergi dakwah. Anak qaryah dia masuk dalam disko. Dia nak pergi dakwah, nak tarik ibak keluar, cuma terkejut lampu berlambak ngat mati kerah nang tu. Tu imam. Walaupun tu imam mati dalam disko, tapi amalnya baik lah. Baik. Yang penting amal. Mati tak mana lain. Cuma kalau amalnya baik, mati tempat baik, bonus. Jumaat, siapa mati Jumaat, dapat ganjaran. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumaat. Nabi Adam diturunkan ke dunia hari Jumaat. Bertemu dengan Siti Hawa di dunia pun Jumaat. Mati hari Jumaat. Banyak Jumaat. Baik. Itu Nabi Adam AS diturunkan ke dunia. Sikit. Lebar. Baik. Selepas Nabi Adam AS dan Hawa tinggal di dalam selepas. Jadi Nabi Adam AS dan Siti Hawa diturunkan ke dunia untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit kita ambil sikit. Disebutkan di sini kehidupan Nabi Adam di muka bumi. Nabi Adam tinggal di banyak tempat dan juga telah memakmurkan bumi dengan anak-anaknya. Nabi Adam tinggal di banyak tempat dan memakmurkan bumi dengan anak-anak yang dilahirkan. Sayyidatina Hawa telah melahirkan anak sebanyak 20 kali. Dan setiap kali mengandung akan mengandung anak kembar lelaki dan perempuan.
Ini Nabi Adam AS dapat anak. Beranak sekali beranak kembang. Laki perempuan. Berapa kali beranak? 20 kali. Cuma dalam banyak-banyak duk beranak ni, sekali saja Nabi Adam dapat anak tak kembang. Seorang. Jadi dia kata di sini, Nabi Adam beranak sebanyak 20 kali. Setiap kali mengandung, akan mengandung anak kembang. Laki perempuan. Sekali saja Siti Hawa beranak, tak kembang seorang. Kalau tak salah, anak tu diberikan nama Syis. Dan Syis dilantik jadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia akan sebut di belakang. Antara anak Nabi Adam ada anak, dan antara anak Nabi Adam ada dilantik jadi Nabi, namanya Syis alaihissalam. Nabi Syis ni dia tak beranak kembang. Seorang-seorang dia. Ini Siti Hawa beranak, sekali beranak, kembang, 2 orang. Jadi kalau 20 kali beranak, duk dekat 40 orang. Lebih kurang. 39 ke 40. Baik. Sebahagian anak-anak mereka bekerja sebagai petani dan pengembala. Sebahagian anak-anak Nabi Adam bekerja sebagai petani dan pengembala. Nabi Adam AS telah menunaikan haji sebanyak 40 kali daripada negara India ke Masjidil Haram dengan hanya berjalan kaki. Allah. Masjidil Haram ni, Kaabah dah ada dulu lagi. Tapak tu dah ada. Binaan saja dibina oleh Nabi Ibrahim AS, kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi asas dah ada. Itu di Masjidil Haram, Kaabah, pusat kiblat dunia. Jadi Nabi Adam AS berjalan kaki daripada India, negara yang diturunkan Nabi Adam AS, berjalan kaki buat haji di Masjidil Haram 40 kali. Jalan kaki. Ada orang kata macam mana berjalan kaki boleh sampai? Duduk fikir guna otak. Secara ringkas saja boleh sebutlah. Ibu-ibu tinggi Nabi Adam 60 hasta. Satu langkah, duk Puteri Jaya langkah-langkah, baru 2 langkah, lepas Perak. Boleh jadi? Tu kalau langkah lu berlari, kalau lompat jauh. Maksudnya, orangnya tinggi. Kalau berjalan, maknanya masuk akal boleh sampai. Kalau besar kita pun berjalan sampai, tapi makan masa. Berbulan baru sampai. Kan ada orang kata dia naik motor. Kau naik bicycle ke Mekah? Ada? Ni masuk negara-negara pun, berapa bulan baru sampai. Kalau tak salah 6 bulan ke 5 bulan. Perlu sampai mati tak lah apa-apa. Jadi maksudnya boleh sampai dengan saiz kita boleh sampai tambah saiz Nabi Adam. Duk kat India pula dekat dah. Sebarang belah nu dah. Maksudnya boleh sampai tu maksudnya boleh terima akal. Itu yang disebutkan dicatatkan oleh para ulama 40 kali lebih kurang Nabi Adam AS mengerjakan ibadah haji. Baik, kewafatan Nabi Adam 11. Nabi Adam AS hidup selama 950 tahun. Ada juga sebahagian mengatakan hampir 1000 tahun. Para ulama berbeza pendapat di manakah kubur baginda. Jadi ada kata 950, ada kata 1000. Kalau ikut hadis yang disebutkan Nabi SAW, umur Nabi Adam 960. Karena asalnya 1000, dia bagi 40 kepada Nabi Daud AS. Jadi kita sebut dah. Jadi lebih kurang tu lah. Ke 950 ke 1000 tahun. Lebih kurang tu. Dan ulama berbeza pendapat di manakah maqam Nabi Allah Adam AS. Sebahagiannya mengatakan di India, itu di bukit tempat baginda diturunkan oleh Allah. Sebahagian lagi mengatakan di Mekah, itu di bukit Abi Qubais, di Jabal Abi Qubais. Bukit inilah yang Nabi Ibrahim AS naik untuk melaungkan, menyeru umat manusia mai haji. Ketika Allah kata, wahai Ibrahim, adzin fin nasi bil hajj, panggil orang mai buat haji. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Rab, wahai Allah, macam mana aku nak panggil umat manusia? Apa ayat dia lupa? Jadi ayat dia lebih kurang maksud dia macam ni lah. Macam mana aku nak panggil sedangkan suara aku terhad? Macam mana aku nak panggil? Suara aku pelan, terhad, nak bagi satu dunia mai. Macam mana nak buat? Allah kata, tugas kamu panggil, aku yang bagi sampai. Jadi, tak mana Nabi Ibrahim naik? Ni, Jabal Abi Qubais. Bukit Abi Qubais, nak dia ada bukit sebut untuk panggil orang yang berhaji. Jadi dia panggil, wahai manusia, ayuhan nas, inna rabbakum bana baitan fahajjuh. Sesungguhnya Tuhan kalian telah bina satu Kaabah al-Musharrafah di Makkah al-Mukarramah, maka mainlah pakai mai buat haji. Ini seruan Nabi Ibrahim AS. Tahu tak? Bukit Abi Qubais. Jadi katanya di situ juga makam Nabi Allah Adam AS. Ada kata di India, ada di Mekah. Tuan-tuan, nanti kita akan baca nabi-nabi yang lain. Semua para anbiya makam mereka selisih ulama. Ada kata tang tu, ada kata tang ni. Melainkan seorang saja makamnya tepat,
itu Nabi Muhammad SAW di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah. Satu-satunya Nabi yang makamnya ulama bersepakat situ. Tak ada siapa boleh kata Nabi Muhammad mandi tangan dalam. Situ tempat yang disepakati oleh para ulama. Nabi kita Muhammad ni lebihnya Nabi kita. Jadi Nabi Adam AS selisih pendapat mengatakan di manakah tempat Nabi Allah Adam dimakamkan. Dan yang terakhir yang kita sebut pada pagi ini, baginda dimandikan dan dikafankan oleh para malaikat. Itu selepas tahun kewafatan Nabi Adam, Sayyidatina Hawa pula meninggal dunia. Jadi Nabi Adam AS dimandi dan dikafankan oleh para malaikat. Dan lepas tahun dia meninggal dunia, isterinya pula menyusul. Kalau ikut sunnah Nabi Adam, laki mati dulu, baru bini. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW lebih ikut sunnah Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu bini mati dulu. Jadi perempuan jaga-jaga, perempuan mati dulu. Contoh. Jadi ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Nabi Adam AS wafat. Lepas tahun Nabi Adam wafat, barulah Siti Hawa meninggal dunia, dijemput kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara kisah, sebahagian daripada kisah Nabi Adam AS, bermula dari diciptakan oleh Allah, kemudian berada dalam syurga dan diturunkan ke dunia, dan sedikit sebanyak kisah dalam Quran disebut berkaitan dengan perintah sujud kepada Adam AS yang telah pun kita sebut pada pagi ini secara ringkas. InsyaAllah kita akan sambung pada hari esok. Kisah berkaitan dengan anak-anak Nabi Adam, itu yang bernama Qabil dan Habil, yang masyhur yang kita pernah selalu dengar. Bagaimana kisah mereka yang kisah pembunuhan pertama berlaku di dunia antara Qabil dan Habil. InsyaAllah kita akan sambung pada hari esok sambungan kisah Nabi Allah Adam AS. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Ada masalah yang berpanjang, kita bertemu lagi pada hari esok untuk kita sambung sikit lagi kisah Nabi Adam AS, itu berkaitan dengan anak-anak baginda. Wallahu alam. Tuan-tuan dan rahmati Allah, boleh wawarkan kepada sahabat handai kita adakan kuliah tiap hari di Seri Tirul Manan. Dan bagi mereka yang ada lebihan rezeki yang Allah berikan, pakat-pakat menyumbang kepada sekolah Seri Tirul Manan untuk meneruskan lagi tadbiran sekolah. Dan terima kasih kepada penaja kita Das Donat dan Kopi yang tidak jemu untuk memberikan tajaan kepada perorangan kita di sekolah, insya-Allah. Wallahu alam. Semoga Allah merahmati dan berikan keampunan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.